Kaki Gunung Jerai merupakan lokasi peranginan yang indah, damai dan tenang. Namun petang 18 Ogos lalu, ketenangan itu diragut bunyi deruan air yang turun dari Gunung Jerai membawa bersama pelbagai puing sehingga menyebabkan kemusnahan yang besar di sepanjang laluannya. Lebih 1,300 buah rumah di sekitarian merbuk dan gurun rosak serta 6 nyawa jadi korban. Kenapa ini terjadi? Ikuti laporan khas disediakan Wakil Astro Awani Kedah, Abdul Hadi Ciawang. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMG Kedah Perlis Pulau Pinang, Abdullah Sulaiman berkata, apa yang berlaku ialah luruan air dan puing yang dibawa dari hulu sungai. So sebenarnya kejadian kepala air ni fenomena yang biasalah kalau kita tanya penduduk-penduduk sama ada di kawasan yang tinggal di Seri Perigi ke di Titi Hayun ataupun di Batu Hampar ataupun di Tupah. Jadi kalau tanya penduduk di sini perkara tentang kepala air ni biasa berlaku. Tetapi kali ini dia berbeza dengan kepala air yang berlaku sebelum-sebelum ni kerana ia membawa bahan-bahan batuan, tanah dan juga pokok-pokok. Jadi ini yang kita namakan sebagai aliran puing ataupun aliran debris. Insiden ini bermula hujan berterusan sehingga menyebabkan tanah runtuh di tebing sungai. So bila berlakunya tanah runtuh, sudah tentulah bahan-bahan daripada tanah runtuh itu yang terdiri daripada tanah, batu dan apa yang ada di atasnya termasuklah pokok dan sebagainya akan menuruni cerun ke dalam alur sungai lah. Jadi kita tahu kecerunan kecerunan di kawasan tanah runtuh itu adalah sangat curam, iaitu 70 hingga 80 degree ataupun darjah. So menyebabkan bahan itu turun ke dalam sungai dan bercampur dengan air, maksudnya air sungai dan juga air hujan. Itulah menyebabkan aliran puing ataupun aliran debris. Jumlah hujan pada hari kejadian juga adalah dalam jumlah yang sangat luar biasa. Faktor pencetus adalah biasanya berkaitan dengan hujan. So kalau kita tengok statistik jumlah hujan yang diterima pada hari kejadian, iaitu data daripada meteorologi menunjukkan kadar hujan yang diterima dalam tempoh 8 jam adalah melebihi kadar yang sepatut diterima dalam tempoh sebulan. So menunjukkan kadar hujan yang tinggi dan yang lebih yang lebih penting adalah tempoh jangka masa hujan itu adalah hujan berpanjangan. Tidak semestinya lebat tapi dia dalam tempoh yang berpanjangan. Itu pun antara faktor pencetus. Ketua Cawangan Kepakaran Geologi Kejuruteraan JMG Dr. Firdaus Ahmad pula berkata faktor morfologi atau bentuk muka bumi serta faktor geologi yang mana berlaku retakan membabitkan batuan utama iaitu batuan granit dan metasedimen juga antara punca kejadian ini berlaku. Selain itu, profil lulu hawa yang memberi kesan kepada ketebalan lapisan tanah turut menjadi satu penyumbang kepada kejadian tanah runtuh di kawasan kaki Gunung Jerai. Antara berdasarkan pemerhatian di lapangan, kita dapati antara faktor yang boleh menyumbang pada kejadian tanah runtuh di sini adalah sudut cerun yang tinggi iaitu lebih pada 25 darjah. Selain daripada itu, kita dapati bahawa dengan sistem retakan yang terdapat di dalam batuan di kawasan Gunung Jerai. Seterusnya juga kita dapati antara penyumbangnya adalah ketebalan tanah permukaan ataupun overburden yang nipis. Itu adalah antara perkara-perkara ataupun faktor-faktor penyumbang kepada kejadian tanah runtuh di kawasan Gunung Jerai. Tambahnya, pihaknya masih belum menemui bukti yang menunjukkan terdapat blockage atau empangan sementara berlaku di kawasan terlibat.
kami belum lagi mendapati sebarang tanda-tanda ataupun bukti-bukti di lapangan menunjukkan terdapatnya atau blokej atau dikatakan oleh orang ramai sebagai empangan sementara atau empangan semula jadi. Buat masa ini kami belum lagi menjumpai sebarang bukti terhadap kewujudan empangan atau blokej tersebut. Ya, setakat ini itulah antara yang gambaran yang dapat kita pastikan buat masa ini. Mengapa impak begitu besar berlaku di kawasan rendah susulan kejadian aliran puing kali ini? Adakah ini ancaman berterusan kepada penduduk di sekitar Yan, Merbuk dan Gurun? Ikuti siri 2 laporan khas kisah sebenar di sebalik kejadian bencana di Gunung Jerai.